Hari ini kita akan sambung balik topik sains komputer, uh, bab 1 pengaturcaraan, topik 1.2.1 hingga 1.2.6. Pada topik ini kita akan belajar menggunakan algoritma untuk menyatakan penyelesaian masalah. Kemudian kita akan membina algoritma penyelesaian masalah dengan menggunakan struktur kawalan dalam pengaturcaraan. Yang ketiga, kita akan menguji dan membaiki ralat dalam algoritma. Yang keempat, mengesan nilai pemboleh ubah pada setiap tahap dalam algoritma. Yang kelima, mengenal pasti output yang betul dari algoritma berdasarkan input yang diberikan. Dan yang terakhir, menterjemah algoritma ke bahasa pengaturcaraan. Algoritma ni set arahan untuk menyelesaikan masalah. Dia ada arahan yang terperinci sehingga tugas diselesaikan. Ciri-ciri algoritma, dia ada 3 perkara utama. Pertama adalah butiran yang jelas. Yang kedua, boleh dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah mempunyai batasan. Penggunaan algoritma dalam menyelesaikan masalah. Sebelum kita lebih mendalam, saya nak awak tahu dulu konsep input, proses, output. Benda ni awak kena tahu sebab awak akan bawa sampai tingkatan 5 nanti. Okay. Input tu apa benda? Input mesti daripada pengguna, daripada user. Okay. Input adalah data raw, data mentah yang perlu dibaca daripada pengguna. Okay, contoh kalau input menggunakan komputer. Okay, untuk membuat nota menggunakan words. Okay, bila kita type menggunakan keyboard, menggunakan pampat ke kunci tu, itu adalah input yang dimasukkan oleh pengguna. Okay, sekarang juga kita boleh rekod suara untuk kita contoh buat lagu. Okay, untuk kita menyanyi, kita menggunakan mikrofon. Okay, so bila kita menyanyi, suara yang keluar kepada suara yang kita masukkan menggunakan mikrofon tu adalah input. Input benda yang luar masuk ke dalam komputer, benda yang raw. Gambar, kalau kita ada contoh kita nak ambil gambar pemandangan. Macam mana gambar pemandangan tu kita nak masukkan dalam komputer? So kita perlukan kamera. Bila kita ambil gambar, kita transfer ke dalam komputer. So kamera tu adalah device yang digunakan untuk memasukkan ke dalam komputer, memasukkan gambar ke dalam komputer. Proses adalah aktiviti untuk menterjemahkan data kepada data input kepada output. So bila contoh kita type sains komputer menggunakan keyboard, okay, komputer akan proses apa yang kita type, dan papar ke dalam kita punya Microsoft Word. Okay, so apa kalau contoh kita type S, komputer akan proses apa yang user buat. Bila dia proses, dia tahu user tengah type huruf S dan dia akan paparkan. So itu adalah aktiviti proses. Output adalah hasil akhir yang akan diterima oleh pengguna. Macam saya cakap tadi, bila kita type sains komputer, komputer akan proses apa yang kita type. Bila dia faham, dia akan terjemahkan data tu dan akan paparkan hasil output. Apa yang kita nampak pada monitor kita, itu adalah hasil output. Contoh yang lain, bila kita ambil gambar tadi, kita nak ambil gambar pemandangan. Okay, kita gunakan kamera. Kita gunakan kamera. Itu kamera merupakan device untuk masukkan data ke dalam komputer. So bila komputer terima file daripada kamera, dia akan proses data tersebut untuk menjadikan gambar, dan komputer akan paparkan hasil akhir, hasil gambar tu kepada kita. Hasil gambar tu adalah output. Ini contoh teks, nombor, objek,
Komputer akan proses, jadikan laporan, jadual, pemenangan, paparan atau dokumen. Ini contoh lagi. Adam mengambil gambar dan menghantar gambar kepada atuk dan nenek di kampung menggunakan telefon pintar. Input dia gambar keluarga yang diambil oleh Adam. Proses adalah menghantar gambar menggunakan hardware dan perisian. Output gambar yang diterima oleh atuk dan nenek. Boleh? Perwakilan algoritma ada dua. Satu, pseudocode. Yang kedua, carta alih. Pseudocode ni senarai struktur kawalan komputer yang ditulis dalam bahasa pertuturan manusia dan mempunyai turutan nombor. Manakala carta alih alternatif kepada pseudocode menggunakan simbol grafik. Pseudocode bukan bahasa pengatur caraan komputer. Dia ditulis dalam bahasa pertuturan harian. Ditulis apa yang kita cakap, itu yang kita tulis. Arahan dalam ungkapan matematik, ungkapan logik dan penggunaan struktur kawalan atau penggunaan fungsi komputer. Setiap arahan diletakkan dalam baris baru yang diberikan nombor. Pseudocode, langkah-langkah untuk menulis pseudocode. Mesti ada kenyataan mula. Nombor satu tu mesti dengan mula. Nombor dua, dia akan baca input. Yang ketiga, dia akan proses data. Yang keempat, output. Dan yang terakhir, akhir kenyataan mesti ada kenyataan tamat. Contoh dekat gambar rajah sebelah tu. Mula, input, nama. Output, hello. Dan nama. Tamat. Mula, input, tahun lahir. Umur sama dengan tahun semasa, tolak tahun lahir. So dia akan paparkan output, umur, tamat. So pseudocode mesti start dengan mula dan akhir dengan tamat. Mesti ada input dan output. Carta alih terdiri daripada not dan garis penghubung. Mesti ada not. Apa benda not? Apa itu garis penghubung? Next slide ada. Simbol piawai mewakili setiap not. Setiap not dihubungkan oleh garis penghubung anak panah. Anak panah menunjukkan aktiviti aliran aktiviti. Ni dia punya simbol-simbol yang perlu awak tahu. Benda ni akan digunakan kalau awak ambil sains komputer sampai bila-bila. Kira yang ni adalah universal. Kalau simbol mula dan tamat, dia berbentuk telur ni lah. Mula, tamat. Nama not dia terminal mula, terminal tamat. Untuk simbol input atau output mesti gunakan rhombus ni. Fungsi dia membaca input atau memaparkan output ke skrin. Proses pula segi empat ni. Proses untuk arahan memproses input dalam bentuk ungkapan, memproses file dan sebagainya. Untuk penghubung, guna bulat, titik sambungan untuk sambungkan carta alih yang terpisah. Kalau carta alih awak terlalu panjang, beralih kepada muka surat yang lain, so kena ada not penghubung. Not penghubung bulat lah. Untuk syarat mesti guna diamond. Menguji syarat yang terkandung dalam not. Ni anak panah aliran aktiviti, menghubungkan not untuk menunjukkan aliran proses. Carta alih, langkah-langkah membina carta alih. Mula lukis not terminal mula. Kemudian lukis garis penghubung. Lukis not input, masukkan butiran. Lukis garis penghubung. Lukis not proses, masukkan butiran. Ini contoh yang tadi. Mula, dia input nama. So dia akan paparkan output hello plus nama. Tamat. Ini carta alih yang ringkas lah.
Okey. Membina algoritma. Kita tengok 1.2.2. Jenis struktur kawalan ada 3 jenis. Yang pertama, struktur kawalan urutan. Yang kedua, kawalan pilihan. Yang terakhir, kawalan ulangan. Struktur kawalan urutan. Ni kawalan urutan ni melaksanakan arah komputer satu demi satu. Urutan arahan yang betul penting kerana urutan yang berlainan memberi output yang berlainan. Setiap arahan adalah satu penyataan algoritma. Urutan algoritma disusun secara linear, secara menegak. Okey, ni contoh dia. Mula dia masuk jejari, ukur lilit. Ni nak kira luas bulatan rasanya. Kau boleh tengok di sini umpuk nilai jari papar. Boleh. Struktur kawalan pilihan membolehkan komputer membuat keputusan berasaskan syarat yang ditentukan oleh pengatur cara. Ada syarat dia. Kawalan pilihan mesti ada syarat. Membolehkan arahan komputer dilaksanakan dalam situasi masalah yang berbeza. Ungkapan logik digunakan dalam syarat. Operator aritmetik digunakan dalam ungkapan logik. Contoh di sini, masukkan umur pemohon. User masukkan input umur. Okay. So syarat dia umur lebih daripada 16. Contoh, katakanlah user masuk umur 15. So 15 dia akan simpan dalam umur. Dia akan buat syarat di sini. 15 lebih 16. Betul kalau ikutkan 15 kurang daripada 16. So dia palsu. So dia akan keluar output anda belum cukup umur. Okey, katakan user masuk umur 20. 20 lebih sama dengan 16. True. Benar. Pernyataan itu benar. So dia akan keluar. Anda boleh mohon lesen. Kemudian keluar daripada atur cara. Itu syarat dia, input kawalan pilihan. Okey, operator aritmetik dia sama macam matematik awak. Okey. Untuk menghasilkan ungkapan logik, operator aritmetik boleh digunakan. Operator aritmetik membandingkan nilai dalam boleh ubah dengan nilai uji. Hasil ujian dia ada dua saja, benar atau palsu. Dia bukan betul atau salah, benar atau palsu saja. Okey, dalam matematik sama je, cuma yang beza contoh dekat sini. Kalau matematik dia begini betul. Matematik dia guna ni. Tapi dalam operator aritmetik, kalau lebih kecil daripada atau sama, dia akan guna simbol ni dan sama dengan. Okey. Lebih besar pun sama, simbol ni dan sama dengan. Tapi matematik guna ni betul. So berbeza. Dekat komputer, dekat keyboard awak, dia tak ada ikon ni. So kena guna yang ni. Itu perbezaan dia. Okey. Struktur kawalan ulangan. Dia mengulang-ulang arahan komputer. Ulangan boleh berlaku sehingga syarat dipenuhi atau mencapai bilangan yang telah ditetapkan. Okey. Ulangan. Kalau awak tengok sini. Selagi syarat dipenuhi, dia akan pusing atur cara. Okey. Mengulang-ulang arahan. Ulangan boleh berlaku sehingga syarat dipenuhi atau capai bilangan. Okey. Awak tengok kat sini. Syarat dia pembilang kurang daripada 5. Okey. Atur cara dia dah set pembilang mula-mula dengan kosong. Okey, kita tengok
So pembilang sama dengan kosong, dia akan turun ke syarat. Syarat kosong kurang daripada 5. True or false? True. So dia akan naik atas, dia akan print, dia akan paparkan output, saya gembira hadir ke sekolah hari ini. Kemudian dia akan naik, pembilang sama dengan pembilang tambah 1. Pembilang tadi kosong, so kosong tambah 1, 1. 1 diturun balik, pembilang sama dengan 1 kurang 5, true. Dia akan naik, dia papar lagi. Kemudian 1 tambah 1, 2. 2 turun balik, 2 kurang daripada 5, true. Dia papar statement. Kemudian 2 tambah 1, 3 turun balik, 3 kurang 5, true. Naik atas, papar output, 3 campur 1, 4. 4 kurang 5, true. Papar output, 4 campur 1, 5. 5 kurang 5. So syarat tidak dipenuhi, atau syarat telah capai bilangan yang ditetapkan. So dia akan terus keluar atau cara. Boleh ni? Faham? Struktur kawalan ulangan. Okey, menguji dan membaiki ralat. Pengujian algoritma diuji untuk tujuan pembaikan, dibuat sebelum algoritma ditulis sebagai atur cara. Memastikan logik algoritma adalah betul dan efisien. Itu fungsi. Sebab apa kita buat pengujian algoritma. Ini carta alih penulisan algoritma. Yang pertama, langkah pertama, tulis algoritma. Yang kedua, kita uji algo. Yang ketiga, sekiranya ada pembetulan, kita betulkan algo. Dan bila algo dah betul, kita buat pengaturcaraan. Ciri-ciri algoritma mestilah lengkap, penuhi keperluan penyelesaian masalah. Yang kedua, mudah difahami. Yang ketiga, mestilah efisien, pantas berfungsi dan jimat memori. Yang keempat, memenuhi kriteria reka bentuk. Ralat ada 3. Ralat sintaks, ralat logik, ralat masa larian. Ni syntax error, ni logic error, ni runtime error. Apa benda tu? Okey, syntax error. Syntax error tidak wujud dalam algo. Okey, dia berlaku sebab cuai semasa buat atur cara. Ralat akan ditemui oleh compiler bahasa pengaturcaraan. Compiler ni tugas dia check awak punya, bila awak install software pengaturcaraan. Setiap software pengaturcaraan ada compiler tersendiri. Okay. Tugas compiler check awak punya coding, line demi line. Sekiranya ada error, ada ralat, dia akan paparkan. So ralat algoritma, tersalah eja ni, algoritma tidak menyebabkan ralat sintaks. Ralat logik berlaku kerana perisian tidak menjalankan fungsi yang sepatutnya, tidak lengkap atau menghasilkan output yang tidak tepat. Punca utama dia, ungkapan atau formula yang salah, kecuaian atau jenis data yang tidak sesuai, umpukan yang tidak betul. Logic error. Logic error, yes. Ralat masa larian. Ralat timbul apabila atur cara dijalankan. Kegagalan output atau paparan amaran dalam atur cara boleh dikesan melalui algo yang salah. Contoh, struktur kawalan tidak betul, pemboleh ubah tiada nilai. Benda ni awak akan jumpa lah 3 ni bila awak buat coding. So sekarang ni kena tahulah apa benda tu, syntax error, apa tu itu logic error, dan runtime error. Mengesan nilai pemboleh ubah daripada setiap algo. Pemboleh ubah, apa benda tu pemboleh ubah? Algoritma mengumpuk dan mengubah nilai pemboleh ubah. Mengumpuk ni menyimpan. Contoh dia bila user masukkan nombor 5, nilai 5 tu dia akan disimpan, diumpukkan, dan mengubah nilai pemboleh ubah.
Okey, nilai pun boleh ubah adalah tidak tetap. Dia boleh berubah-ubah. Nama pun boleh ubah. Boleh jadi 5, boleh jadi 10, boleh jadi Abu, boleh jadi Mazlan. Setiap baris algo membuat perubahan pada pemboleh ubah tertentu. Jadual pemboleh ubah diguna untuk mengesan nilai pemboleh ubah. Ini contoh. Okey, contoh tengok sini. Mula input Z sama dengan 100. Z sama dengan Z bahagi 2. Z sama dengan Z darab 4. Ni darab Z sama dengan Z darab 0.5 tambah Z. Papar Z. Tamat. Okey. Mula-mula. Saya tengok jadual ni pula. Mula nombor 1. Okey, Z. So, mula atau cara dia tak ambil apa-apa input. Bila nombor 2, input Z sama dengan 100. So, Z sekarang diumpukkan nilai 100. Boleh? Okay, so input dia 100. Kemudian nombor 3, Z sama dengan Z bahagi 2. 100 bahagi 2 dapat 50. Boleh? Tengok nombor 4. Z sama dengan Z darab 4. 50 simpan dalam Z. Z 50 darab 4 dapat 200. Okey. Sekarang Z nilai dia 200. 200 Z sama dengan Z darab 0.25 tambah Z. 200 darab 0.25 tambah Z akan dapat 250. So sekarang Z menyimpan nilai, diumpukkan nilai sebanyak 250. Bila arahan papar Z keluar, automatik di bahagian output akan keluar nilai 250. Okey. Output yang betul bergantung kepada pemboleh ubah. Membandingkan output dijangka merupakan teknik menentukan kesahihan output algo. Output dijangka ditentukan secara hitungan manual. Output algoritma betul adalah output yang dijangka. Contoh, bila kita buat sifir 5 kali 4, kita tahu jawapannya 20. Bila kita buat atau cara mengira 5 darab 4, so kita nak nilai, kita output yang dijangka adalah 20. 5 darab 4 tadi adalah 20. So kalau output algoritma betul, mestilah sama dengan output yang dijangka. Contoh. Okey, kita tengok lagi sekali. Ada ni, mula input X, input Y. Jumlah X tambah Y. Papar jumlah. Tamat. Okey, mula. Bila bahagian mula, nilai Y dengan X ni bukan Y sama dengan Y ni. Ni X silap. Okey, kosong. Okey, step nombor 2. Input X. User masukkan nilai 12. Okey, kemudian nombor 3. Input Y. Masuk nilai 88. Boleh? So, bila 4 jumlah X tambah Y. So, X tadi memegang nilai 12. Y memegang nilai 88. So, kita buat operasi tambah. 12 tambah 88 sama dengan 100. So, bila kita papar jumlah, nilai 100 diumpuk dalam jumlah. So, jumlah sama dengan 100. So, dia akan paparkan pada output jumlah sama dengan 100. Terjemahan algoritma. Setiap baris algo yang direka ditukar kepada kod komputer. Algo bersifat universal. Okey, contoh bahasa pengatur caraan, Visual Basic, VB, ada Java, ada C, ada C++, banyak bahasa pengatur caraan. Kita akan guna PHP. Okey. Simbol dan perkataan yang digunakan tidak bersandar kepada mana-mana bahasa pengatur caraan. Setiap simbol atau perkataan dia berbeza-beza. Kadang ada yang sama. Dia tak kisah.
apa apa perisian yang awak guna. Okey, contoh kalau ni untuk kita start mula kod Java public static void main. Benda ni awak akan hadap lah sampai habis tingkatan 5. Awak akan jumpa benda ni sampai awak muntah. Okey, untuk paparkan nama pengguna, dia punya line dia system.out.print. Masukkan nama pengguna. Untuk input nama, untuk user masukkan nama, kena guna statement string sama dengan nama. Inilah new java.utility.scanner dan kurungan system.in. Next line. Papar system output.println hello. So kalau nak papar nama pengguna, inilah untuk printkan keluar, untuk paparkan guna system.out.println. Tamat mesti guna braces ni. Okey, mula braces dan tutup braces. Cuba cari braces tu dekat keyboard awak. Tengok dekat keyboard awak sebelah huruf P. Okey. Itu benda tu awak akan jumpa lah. Awak akan guna setiap masa. Semi braces tu, bukan semi braces. Dia pembuka dengan penutup atau cara. Ni simbol ni. Okey, simbol ni. Ni simbol ni dan ni. Ni penting kadang-kadang lupa type benda ni, 40 error awak akan berjumpa. Alright guys, saya rasa itu saja untuk hari ini. Harap nota yang saya beri ini dapat membantu anda. Sekiranya ada masalah, boleh direct message saya. Saya harap awak view video ni, sebab ini kata bab satu ni mula-mula dia senang basic kepada awak. Okay, thank you very much. Terima kasih.